Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton sekalian, terimalah tauqih khusus anda, FBI. Selamat datang. Bukan kepada 30 sen semuanya. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton Fulus untuk episod yang kali ini. Saya ingin membuka satu rekod saya ni. Mengatakan Encik Farid, nama Encik Farid bin Hamdan. Encik Farid bin Hamdan. Kalau diikutkan sini anda berada di dalam senarai Muflis. Apakah pinjaman yang anda tidak bayar? Betul ni? Betul. Betul. Pernah tak? Pernah tak dihubungi sebegitu? Tak pernah lagi lah. Surat tak dapat, SMS tak dapat, email tak dapat, semua tak dapat. Tapi pelajar-pelajar kita ni pun sebenarnya tak orang kata tak larilah daripada hutang piutang ni, betul tak? Sama-sama kawan pun ada juga. Tapi ada yang lagi besar, tak dapat nak membayar pinjaman pelajaran. Kalau nak tahu apa yang kita bincangkan hari ini ialah tentang hutang piutang. Saksikan bersama Fulus. Hutang memang satu tajuk yang cukup sinonim dengan masyarakat kita sebenarnya, dan untuk membantu Encik Farid bin Hamdan tadi menyelesaikan masalah berada di dalam senarai Muflis, kita nak menjemput ahli panel kita pada hari ini. Berikan tepukan kepada Encik Azman Hashim, Pengurus Besar Jabatan Korporat Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Selamat datang. Dan juga seorang lagi Encik Muhammad Adib Anas bin Mat Noor, Ketua Penerangan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Wah, ini ketua korang lah ni sebenarnya ya. Kenal ke tidak ni? Okey, kita nak bertanyakan kepada Encik Azman Hashim dulu. AKPK, satu nama yang cukup menjadi sebutan sekarang ini. Kan, dulunya macam baru, tetapi apa tujuan AKPK ditubuhkan? Terima kasih Fazal. Alhamdulillah dah 7 tahun AKPK ditubuhkan. Sebenarnya AKPK ini ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia. Atas tujuannya satu je, untuk membantu rakyat Malaysia meningkatkan taraf pengetahuan tentang cara nak mengurus hutang peribadi mereka sendiri. Ya. Dia lebih menjurus kepada hutang peribadi lah ni. Hutang peribadi. Ya. Okey, sekarang ni agaknya bebanan hutang rakyat Malaysia macam mana daripada apa yang dilihat oleh AKPK? Sekarang ni ramai mengatakan tentang kos sara hidup yang semakin meningkat. Ya. Jadi kat situ dah ada tekanan kepada orang ramai, terutamanya golongan muda lah yang sedang nak memulakan kehidupan, katakan. Pentingnya mereka tahu cara nak mengurus kewangan mereka supaya mereka tak menghadapi masalah lah. Kalau dah terjebak dalam masalah kewangan ni, agak sukar untuk, kalau tak kena caranya, sukar untuk nak kembali ke pangkal jalan. Betul. Dan menghidup kehidupan yang berkualiti. Itu yang kita nakkan. AKPK ditubuhkan berperanan untuk memberi perkhidmatan 3 jenis perkhidmatan utama. Dua perkhidmatan yang utama kita sediakan kaunseling kewangan, dan juga program pengurusan hutang adalah bersifat merawat masalah orang yang dah menghadapi masalah. Jadi dia boleh datang ke mana-mana cawangan AKPK di seluruh negara untuk mendapatkan sedikit sebanyak panduan dan bantuan untuk nak mengurus balik hutang. AKPK ini klinik hutang macam tu. Yang perkhidmatan yang ketiganya adalah bersifat jangka panjang, ataupun boleh kita katakan pencegahan. Memberi pengetahuan pendidikan supaya orang ramai kemudian tahu cara nak mengurus kewangan mereka sendiri. Tak perlu datang masuk ke program pengurusan hutang AKPK. Pengurusan hutang ni dah tahap kritikal lah.
Ya, tapi yang kita sekarang fokuskan adalah tentang pendidikan keuangan. Bersifat jangka panjang. Jadi bila orang faham cara nak mengurus hutang mereka, jadi mereka boleh mengelak untuk nak masuk program pengurusan kredit. Ya, itu dia. Pengurusan hutang. Kita akan membincangkan tentang pengurusan hutang tu ataupun apa yang menyebabkan pelajar kita, orang kata belia kita ni berhutang makin banyak sekarang ni. Tetapi Encik Muhammad Adib Anas sebagai Ketua Penerangan Gabungan Pelajar kan, kita nak tahu sekarang ni, adakah pelajar-pelajar dibebani dengan jumlah hutang yang sangat banyak ketika ini? Jika kita masuk ke institut pengajian tinggi sama ada awam ataupun swasta, bermula kita mengambil pinjaman pendidikan, di situ dah bermula mukadimah kepada hutang kita. Ya. Jadi kalau bercakap tentang hutang ni, kalau kata kita nak kepada kesempurnaan hidup, sememangnya kena berhutang lah. Tapi sejauh mana pendidikan kita mengawal ataupun mengurus keuangan kita? Ya, kebanyakan pelajar yang Encik Adib tengok adalah mereka yang tidak mampu untuk membayar balik pinjaman. Tetapi mungkin juga semasa mereka ingin memohon kepada pinjaman pelajaran itu, mereka tidak memikirkan kesan jangka panjangnya. Sewaktu belajar tu mungkin pada waktu dulu, kalau saya pun kita tak timbul pun kesedaran. Kita tak timbul pun kesedaran berkenaan dengan habis belajar kita perlu bayar balik. Betul. Kan? Sebab ini perkara utama. Tetapi banyak belia yang bersifat denial. Yes. Kan? Sebab apa, bila kita dah pinjam tu, mostly boleh kata semua lupa untuk bayar. Dia tak pernah ingat langsung. Ni secara jujur lah. Jadi bila kita melihat kepada perkara itu, pendidikan sememangnya kita perlulah untuk karier yang lebih baik. Tetapi selepas kita dah tamat pengajian, itu adalah tanggungjawab kita untuk menyelesaikan hutang pendidikan dan hutang-hutang yang lain. Jadi di situ kita lah yang kena mengatur hidup kita. Betul. Fitrahnya adalah apabila kita meminjam, kita perlu membayar. Itu saja. Sama juga kalau saya pinjam dekat Encik Adib ataupun Encik Azman. Ya, betul. Betul tak? Betul. Akan minta balik kan? Bentar. Tak boleh halal? Kalau halal tu ke mana sedekah? Dah lain dia punya pengertian. Okey, AKPK sendiri kan untuk membantu mereka, terutamanya golongan belia. Bukan saja daripada segi pinjaman pelajaran, malah apabila mereka bekerja juga didapati ada golongan yang tersangkut dengan kad kredit. Pinjaman motor, katakan motosikal dan juga kereta. So macam mana, kenapa mereka terperangkap dalam situasi ini? Selalunya golongan muda ni bila dah mula bekerja, mereka merasakan dah merdeka. Jadi dah dapat sedikit sebanyak pendapatan secara tetap, secara bulanan, dan mereka merasakan mereka layaklah untuk nak menikmati hidup. Memang mereka layak. Saya nak cakapkan bukan tak layak. Memang mereka layak, tetapi kena perlu fikirkan tentang masa depan. Okey, jadi kepada mereka yang terlampau memikirkan keseronokan waktu sekarang ni, mereka hampir dah tak fikir tentang masa depan mereka. Itu yang berbelanja di luar kawalan, menggunakan kad kredit dan mengumpul hutang dan sebagainya. Akhirnya di masa depan besok, bila dah mula memikirkan tentang nak berkeluarga, nak mempunyai anak dan nak mempunyai harta seperti rumah, mereka dapati mereka tak berkemampuan. Hutang keliling pinggang. Tapi kita akan minta panduan juga daripada encik-encik berdua ni tentang bagaimana belia boleh menguruskan hutang piutang mereka. Sebab semua orang berhutang sebenarnya hakikatnya, tetapi bagaimana kita menguruskannya dengan baik. Tapi sekarang ni kita tengok dulu box pop kita yang kita tanya kepada orang ramai di luar sana tentang masalah hutang. Hutang. Pengalaman saya, pernah lah orang berhutang dengan saya tak bayar lah. Saya minta hutang pun macam alasan macam-macam lah, tak bayar kan. Jadi bagi saya tak patutlah benda macam ni kan. Dia berhutang, kita kena bayar lah. Bagi saya itu tanggungjawab dia lah. Dia berhutang dengan siapa pun dia kena bayar lah kan. Sebab duit tu kalau dia ambil, haram lah kiranya. Sebab itulah saya geram juga kalau orang tak bayar hutang saya. Kalau setakat RM1-2 tu halal je lah. Sebab hutang ni dengan orang kalau lambat bayar pun tak boleh kan. Biasa dalam Islam kalau hutang mesti kena saya cepat kan. Itu dia kata-kata orang ramai tentang masalah hutang ni, dan kembali sebentar saja lagi kita akan bersama dengan ahli panel kita yang berdua ni dan juga seorang artis wanita yang cukup popular. Ya cinta, yang nyawa, yang nama, lepas ini dalam Fulus.
Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Minta, ya Allah, kalau sekiranya dari segi langit, maka kau turunkan. Kalau daripada bumi, kau keluarkan. Kalau jauh, kau dekatkan. Kalau susah, kau memudahkan. Bila ada ujian itu bermaknanya Tuhan tepuk kita sikit, tak suruh kita rasa. Tunaikan tanggungjawab. Kalau dah tertidur ke sejam 2 jam balik rumah, buatlah kita sejam 2 jam tu habis. Jadi kerja harian tu habiskan, itu lebih penting. Okey, masih lagi bersama dengan kita dalam Fulus dan kita membicarakan tentang hutang terutamanya yang melibatkan golongan belia, dan kita bersama dengan Encik Azman Hashim dari AKPK dan juga Encik Muhammad Adib Anas Makno, Ketua Penerangan GPMS. Dan sekarang kita nak bertanya tentang apa yang diperkatakan sebentar tadi. Kalaulah AKPK menyediakan macam-macam servis ya untuk membantu golongan belia kita dan masyarakat secara keseluruhannya, membantu pengurusan hutang dan sebagainya. Tetapi ada yang macam takut, nanti aku datang AKPK kan kena bayar lagi apa semua. So adakah servis itu perlu dibayar? Tak perlu dibayar. Ini yang ramai orang tak tahu di luar sana tu, Faizal. Ramai yang dia menunggu orang lain tengok. Ada yang kata kena bayar, macam Faizal cakap tadi kan. Sebenarnya perkhidmatan AKPK ini adalah untuk seluruh rakyat Malaysia secara percuma. Tidak ada hidden cost. Tak ada hidden cost. Boleh datang, yang pentingnya datang dapatkan khidmat rundingan dengan pakar perunding kami. Lepas tu balik rumah berbincang dengan ahli keluarga ke ataupun buat rujukan sana sini dan buat keputusan. Sama ada nak masuk dengan AKPK ataupun nak menguruskan kewangan mereka sendiri dengan cara yang kita bagi tahu kepada mereka. Itu terpulang kepada mereka. Okey, dan ramai juga yang salah sangka mungkin mengatakan AKPK apabila kita mendapatkan servis itu bermakna AKPK akan langsaikan segala hutang kita. Itu salah juga tu. Misconception lah katakan tu. Sebenarnya AKPK ini menjadi orang tengah saja. Di antara peminjam, orang ramai dengan pihak bank. Kita orang tengah ya. Kita tak ada memberi pinjaman yang baru. Jadi kita berunding bagi pihak peminjam dengan pihak bank supaya pihak bank bersetuju menstruktur semula pinjaman, bayaran balik pinjaman peminjam mengikut kemampuan semasa peminjam. Dan adakah perkara itu mendapat kerjasama yang baik daripada pihak bank? Alhamdulillah setakat ini memang pihak bank yang di bawah lesen yang dilesenkan oleh Bank Negara memberi kerjasama sepenuhnya. Kita ada banyak lagi yang nak dipersoalkan kepada ahli panel berdua, tetapi sekarang ini kita nak menjemput artis undangan kita, si cantik manis Heliza Helmi. Ya, Assalamualaikum Heliza, apa khabar? Alhamdulillah, abang apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Katanya tahun 2014 ni nak mendirikan masjid, Heliza. Masjid apa tu, kat mana tu? Dengar cerita lah, tak tahulah betul ke tidak. Memang impian saya nak mendirikan masjid lah. Doa-doakan, mudah-mudahan kita dapat bina masjid. Kalau tak dapat masjid surau, okeylah. Tengoklah masjid ke surau yang mana. Pandai menjawablah hari ni. Okey, apabila mendengar tentang masalah hutang ni, Heliza, pernahkah anda dibebani atau berada di dalam situasi itu? Saya teringat waktu saya darjah 1. Darjah 1 dah berhutang dah. Kita nak beli IT kan zaman-zaman dulu. Darjah 1 dah. Mak bagi 20 sen. 20 sen tak cukup, kita nak beli IT, kita pinjamlah 10 sen. Tapi saya punya jenis kalau dah berhutang tu mesti nak kena bayar terus. Tapi kalau orang berhutang dengan saya tak ingat dia hutang saya. Tiba-tiba ni nak bayar hutang. Ada ke hutang dengan kita? So dia kata seronok jugalah bila berhutang dengan saya sebab saya tak ingat pun dia berhutang saya. So ramai-ramai boleh pinjam buat pinjaman kepada Heliza. Lepas ni saya akan tulislah, siap dekat gambar lagi. Kamu hutang saya berapa. Dan awak juga sebagai salah seorang daripada golongan belia ni, kita nak cakap bila dah bekerja menjadi seorang artis yang popular ni,
ramai tak yang macam kad kredit ni datang untuk berjumpa dengan awak? Entahlah, kalau konsep saya tak suka menggunakan kad kredit. Memang tak ada langsung sekarang? Ada, tetapi dia selalu expired sebegitu sahaja ya. Sampai diorang call, memang saya tak guna. Hanya untuk aktifkan saja, lepas tu memang saya tak suka guna kad kredit. Kalau orang bagi kredit kat saya tu, saya sukalah. Bagi kredit tu, bila kita nak guna kad kredit sebab kita rasa konsep tu macam hutang. Siapa yang bagi kad dekat awak? Hafiz Hamidun? Siapa tu? Tak tahu, saya tak kenal. Itulah. Jadi seterusnya bila saya masih lagi dalam universiti dan biasanya bila seorang pelajar dia keluar, dia graduate, memang perkara pertama yang dia nak beli adalah kereta. Tapi saya punya konsep pula, biarlah second hand ke third hand ke berapa-berapa hand, saya beli yang bukan orang kata menyebabkan kita terbeban untuk membayar hutang. Ya, betul. Jadi daripada situ, waktu dalam belajar lagi, kita masih adalah sedikit wang sebab baru lepas keluar daripada satu akademi itu, so kita dapat beli. Saya beli kereta daripada bapa saya sendiri. Sampai sekarang saya guna kereta tu. Tak tukar-tukar. Beli dari bapa? Beli ya. Itu satu pengurusan keuangan tu. So bapa dia beli benda lain lagi cantik. Itu dah adil ya. Rupanya itu konsep dia. Okey. Betul-betul. Okey, sekarang ni kita nak tanya Encik Azman balik. Apakah orang kata servis-servis, bukan servis lah. Katakanlah ada belia yang datang. Mengatakan yang saya ada masalah hutang pinjaman, kredit kad dan sebagainya. Apakah nasihat khusus yang diberikan? Okey, yang pertama sekali kalau mereka datang, kita cuba berunding bersama dengan belia-belia ni untuk nak kaji kedudukan kewangan mereka. Adakah kena list down apa perbelanjaan apa semua? Secara kasar jugalah. Kita akan bantu mereka buat bajet daripada sumber pendapatan yang mereka terima, tolak perbelanjaan harian ataupun bulanan mereka, tengok ada berapa baki bawah tu. Adakah dia positif ataupun negatif. Kalau negatif tu, kita akan cuba bantu dia untuk nak positifkan pula. Macam mana cara dia? Kita kaji semula jenis-jenis perbelanjaan dia. Ada di kalangan perbelanjaan tu yang kita kategorikan sebagai pinjaman yang tidak perlu. Tidak perlu, betul misal katanya macam makan di luar ataupun belanja untuk entertainment ataupun nak pergi bercuti, kan? Mungkin boleh dikurangkan ataupun tak dibuat langsung, kan? Itu salah satu daripada tips yang kita bagi kepada belia yang datang. Jadi mereka ni akan fikir baliklah. Kita tak tetapkan supaya dia buat perkara-perkara ni. Dia kena fikir sendiri dan lepas tu dia akan buat keputusan. Sama ada perlu ke tak ikut apa yang cara kita syorkan ataupun mereka rasa ini satu keperluan bagi dia untuk nak buat entertainment katakan. Pergi tengok wayang tiap minggu katakan, tak kira apa kan. Keperluan ke tu? Ada jadi keperluan katakan nak release tension. Some belia tu dia tak mampu nak mengawal stres. Dia pergi ke berbelanja perkara-perkara macam ni. Jadi kita cakap tengok dahulukan yang perlu dulu. Betul. Ya? Dan Encik Adib sendiri pernah bergelar sebagai pelajar. Bagaimana pengalaman Encik Adib menguruskan keuangan sendiri supaya tidak dibebani dengan hutang? Okey, kalau kata sewaktu belajar lah. Kalau kata sewaktu belajar, bila memang saya pun antara salah seorang peminjam orang kata pinjaman pendidikan. Pada awalnya tu pinjaman pendidikan tu kita settle down apa yang berkenaan dengan pendidikan terlebih dahulu. Contohnya duit assignment, kerja luar dan sebagainya. Dekat hujung-hujung tu biasanya baru enjoy lah. Ya, pada waktu zaman saya yang mana kebanyakannya mereka membeli handphone. Kalau kata semester pertama, semester pertama dia tak tunjuk belang lagi. Semester kedua, dah new model. Betul. Semester ketiga, lulus sahaja, duit pinjaman, model lain pula. Betul. Jadi dia tak boleh dikata ini tangan kawan-kawan semua pakai. Jadi dia akan orang kata untuk handphone pun dia akan spend more than 1,000 ataupun more than 1,000 ringgit. Betul. Jadi dekat situ pun kita tengok banyak yang dihabiskan kepada perkara-perkara yang orang kata tidak perlu, yang membazir. Bukan itu punca dia tu. Macam kalau saya nak sebutkan kan kerana kita berlumba-lumba untuk nak siapa yang lebih bagus daripada yang orang kawan. Itu yang akan jadi punca segala permasalahan berkenaan dengan hutang. Betul. Kalau kita tengok diri kita sendiri, ukur baju di badan sendiri, kita berbelanja mengikut kemampuan kita, ikut keperluan kita, jadi kita tak akan menepi masalah. Tak kira berapa sumber pendapatan kita, berapa kecil ke, berapa besar pendapatan kita ke, yang kita perlu tengok
keperluan diri sendiri. Ukur baju badan sendiri. Okey, kita berhenti seketika dan kembali selepas ini. Pelajar-pelajar kita ini semua pastinya ada soalan untuk ditanyakan kepada ahli-ahli panel kita. Ya, terus bersama kami dalam episod Hutang Oh Hutang dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Lagi bersama dengan 3 ahli panel kita, iaitu Encik Azman Hashim, Encik Muhammad Adib Anas dan juga Cik Heliza Helmi kita. Baik Cik Adib, tentang golongan pelajar yang menerima pinjaman pelajaran, dan pinjaman pelajaran ini dikatakan mengajar pelajar kita berbelanja secara boros. Silakan. Okey, pinjaman pelajaran ni amat pentinglah kepada yang memerlukan pinjaman pendidikan. Tetapi kalau kata berbelanja secara boros tu saya kurang bersetuju sedikit. Sebabnya kebanyakan yang mengambil pinjaman pelajaran ni, perkara pertama yang akan dibuat adalah memotong yuran pengajian terlebih dahulu. Kemudian bakinya adalah milik pelajar. Kalau kata di kolej ataupun institut pengajian tinggi swasta, mungkin jumlah itu tak banyak mana pun. Tapi kalau kata di IPTA ataupun Institut Pengajian Tinggi Awam, yuran pengajian berbeza. Ada yang murah, ada yang mahal. Kadang-kadang ada juga IPTA yang mengikut tangga gaji ibu bapa. Jadi di situ mungkin akan ada lebihan wang. Patutnya dia membelanjakan wang itu dengan sebaiknya. Pinjaman pelajaran ini tak salah. Sebenarnya ia bergantung kepada diri kita. Anda kata kita datang dari golongan yang memang tak mampu pun nak bayar yuran. Macam mana nak teruskan pengajian tetapi tidak ada sumber keuangan di situ. So pinjaman pelajaran ini sangat penting. Macam geng-geng saya dulu, Masya Allah, diorang sangat rajin pergi ke ATM. Sebab setiap kali diorang pergi ke ATM, mereka keluarkan duit RM10 je. Saya kata, ya Allah, keluarlah banyak sikit tak? Memang RM10. Disiplin sungguh. So bila memang tak ada duit dalam wallet dia, baru dia pergi ATM, baru keluarkan lagi RM10. Macam tu. Bukan senang nak jumpa orang macam tu sebenarnya. Tu geng-geng saya macam tu. Penjimatan berganda. Alhamdulillah. Macam promosi. Sekarang kita buka soalan kepada pelajar-pelajar kita. Silakan. Jika saya membeli kereta second hand dengan hanya menyambung bayar tanpa menukar nama pemilik, apakah kesan dan implikasinya? Sebenarnya kalau kita mempunyai kereta, kita nak jual kepada penjual kereta kenderaan second hand kan, kita kena pastikan yang penjualan itu berlangsung sampai ke akhirnya. Misal katanya pertukaran hak milik kenderaan tersebut dilakukan di JPJ, itu satu. Yang keduanya, kalau kita meminjam dengan bank, pinjaman kita itu dilunaskan dan kita cuba dapatkan surat pelepasan daripada pihak bank yang mengatakan pinjaman kita telah pun dilangsaikan. Jadi simpan baik-baik surat pinjaman tu kan, supaya kalau apa-apa berlaku kita ada surat daripada bank menyatakan kita tak ada lagi sebarang liability. Yang menjadi masalahnya apabila kita berurusan dengan pihak ketiga tanpa melakukan dua perkara ni, tanpa menukar hak milik kenderaan tersebut, mengharapkan orang yang beli itu sambung bayar bayaran bulanan pinjaman kenderaan tu tau. Kita dah buat hal kita, tiba-tiba orang tu kadang-kadang dia tak nak bayar, kan? Kalau dia lari, hutang kita di bank masih lagi, meter masih jadi jalan.
tiba-tiba kita dikejutkan oleh satu surat daripada mahkamah, anda dikehendaki pergi ke mahkamah kerana anda disaman atas tindakan kebankrapan oleh pihak bank kerana tak membayar hutang kenderaan. Jadi perkara yang penonton cakap tadi tu boleh berlaku kalau kita tak buat dua perkara ni. Soalan yang kedua seterusnya. Berapa amount seseorang individu tu yang diisytiharkan muflis dan apa langkah yang terbaik untuk individu tu elakkan daripada muflis? Bila di AKPK kami tanya orang yang datang tu, tanya dia soalan yang serupa, ramai yang tak tahu. Dia kata 1 juta. Kan? 10,000, 5,000. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tak tahu juga. Saya pun tak tahu. Di sini saya nak sebutkan jumlah minimum yang membolehkan peminjam ataupun bank-bank mengambil tindakan kebankrapan ke atas peminjam ialah apabila seorang itu mempunyai pinjaman yang tak berbayar 30,000 dan ke atas. Katakanlah dia dah sampai hutang dia macam Cik Azman kata tadi, limit dia 30,000 ke atas. Tetapi 28,000 dia dah sampai dah. 29,000 dah hampir dah ni. So macam mana? Dia dah nyawa-nyawa ikan dah. Senang saja. Datanglah AKPK. Kerana kita boleh bantu berunding dengan para penyedia pinjaman, kan, nak struktur semula hutang. Macam saya sebutkan awal rancangan tadi, kita kaji semula berapa yang seseorang itu mampu bayar. Kalau harga pinjaman yang asalnya, kadarnya tak mampu nak bayar pada kadar tersebut, mungkin kita runding balik tengok berapa kadar yang lebih rendah lagi, ikut kemampuan masing-masing. Dan juga persetujuan pihak bank. Tapi setakat ni alhamdulillah pihak bank memang bekerja rapat dengan AKPK. Bagus. Alhamdulillah. Sekarang ni saya ada soalan kepada penonton di rumah. Bagi mereka menjawab untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang kita kemukakan. Silakan. Satu kesimpulan daripada Encik Adib, silakan. Sebelum ni saya ada terbaca lah bahawa lepasan ijazah ni jumlah penghutang dia lebih kurang 55%. Oh, 55%. Dikatakan juga bahawa antara umur 24 tahun ke 29 tahun. Jadi di sini kami di GPMS harap dengan program yang kita ada berkenaan dengan pendidikan kepenggunaan 2014, masalah terutamanya tu macam mana nak menguruskan keuangan. Ini yang masalah. Sebab apa, pada kita yang belajar ni, kita mudah dapat duit tetapi kita tak tahu sebagaimana untuk menguruskan. Ya, betul. Perkara tu. Sebab apa, kita tak pernah diberi mungkin kalau dulu kalau zaman sekolah RM5 kita tahulah macam mana kita nak urus, ataupun RM10 kan. Sekarang bila bermain dengan amount yang lebih besar, bagaimana untuk kita uruskan? Menguruskan keuangan lebih penting daripada menguruskan badan. Sebab ada orang yang berhutang untuk menguruskan badan. Heliza Helmi, pandangan daripada seorang artis, silakan. Okey, kita kena buat perancangan hidup. Maknanya bukan untuk hari ni ya, kita kena tengok 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Dan dalam masa yang sama kita kena menuntut ilmu lah, ikut program-program untuk bagaimana menguruskan kewangan. Boleh juga amalkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi waktu pagi dan juga petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang ayat terakhir itu bebaskanlah aku daripada hutang dan juga kekerasan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Yang Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith, itu apa? Masuk tanda. Masuk tanda, betul. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita, Encik Azman Hashim, Encik Muhammad Adib Anas dan juga Heliza Helmi. Tepukan kepada mereka. Dan sebelum kita akhiri, sudah pastinya kita ada sesuatu daripada 30 sen. 30 sen itu jumlah hutang anda. Betul ya? Okey, lagunya silakan. You've probably been crying forever.
Setiap kali Syawal datang rasa macam nak raya dah. Kan. Asal tengok muka saya nak raya kan. Kan, itulah dia. Syawal makin serak, makin bergaya. Nak makan dah? Nak tanya ni, skim mana yang awak masuk ni? Skim cepat kaya tak ada masuk lah. Tapi orang cakap multi level. Orang cakap multi level. Multi level tu. Betul? Ya, multi level marketing. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.